Allah dah hadirkan COVID pun kita tak pakai otak. Otak kita mungkin letak kat kaki. Umat Islam di Malaysia banyak kita ni umat Melayu ni banyak tak pakai otak. Hari ni tajuk bukan menarik sebenarnya, tajuk yang menakutkan kita, yang sepatutnya membebankan kita di saat kita terbeban sekarang. Tajuk hari ni bukan kita nak dapatkan gosip, ini bukan cerita ni, ini cerita yang sangat menakutkan, sangat membimbangkan. Sajak ni memang terkenal lah dengan perkara-perkara macam ni. Kat mana salah, kat mana silap, apa kita kupas hari ni, kita kupas pada pandangan saya secara peribadi. Mungkin tak betul, mungkin betul, wallahualam, kita kupas. Ini isu agama kita. Takkan nak minta Sami Buddha pula cerita pasal sajat. Takkan pula nak minta padri Kristian. Mereka ni semua sedang beratur ni tuan-tuan, sedang beratur untuk mengheret sajat ke agama mereka. Kristian sekarang tengah tunggu je peluang ni tuan-tuan. Kita lembik, kita lemah. Apa yang Jabatan Islam nak belajar cerita sajat ni? Apa dia nak belajar sebenarnya? Apa dia nak belajar sebenarnya? Ini kita kupas hari ni. Kau kita njut kan, supaya kita semua belajar kan. Lahir sebagai orang Islam, anak yang baik, tapi jahil macam ni. Kat mana silap ni? Kat mana silap? Supaya pemimpin pun belajar, pemimpin pun bangkuk, dia pun kena belajar. Semua ada kaitan besok. Besok kalau gagal bawa sajat kembali berislam kan, semua banyak orang akan terlibat ni di padang mahsyar yang main. Banyak orang akan terlibat. Ingat gurau-gurau ke? Dunia, boleh belilah mahkamah dunia. Ada duit tebang buluh pakai kapak, ulu baru nampak. Kan? Kita nak tebang buluh pakai apa? Pakai pisau lah. Kan? Menghingau kita kan. Dunia ni tempat orang ada duit. Festival sajak ni dia bukan cerita sajak keluar agama. Dia ada cerita-cerita sebaliknya. Kan? Kita mintalah orang lebih arif, bongkarlah, kasih njut ni. Banyak orang terlibat. Terlalu banyak orang terlibat daripada Jabatan Islam sampai pemimpin peringkat atas. Kena belajar. Ini isu agama, isu akidah. Dahlah masyarakat tengah susah. Ummah tengah susah. Khususnya orang Melayu tengah susah. Rakyat Malaysia tengah susah. Kita ramit bencana pula. Kita ketuk pintu kemurkaan Allah. Ini peristiwa malam tadi ni. Kan? Peristiwa malam tadi ni. Doa. Jalan dulu. Kita sedang ketuk. Sajat sedang ketuk pintu kemurkaan Allah. Ini bukan gurau-gurau. Ini bukan main-main. Kita tak belajar lah. Kita kupas insya-Allah. Kita panggilkan kawan masuk, sahabat-sahabat masuk, kita belajar. Jangan kutuk sajat. Besok anak-anak kita pun solat pun tak mana pergi. Dia berani mati, isytiharkan diri keluar agama. Tak kisahlah dalam keadaan emosi, kadang-kadang sedih ke, dia berani isytiharkan diri keluar agama. Yang anak-anak kita solat tak buat tu, yang anak-anak kita yang berzina sana sini tu, yang minum arak, tintang bukang, pemimpin belajar. Jangan nak tunding seorang. Banyak orang terlibat, tahu tak? Banyak orang terlibat. Siapa tanda tangan yang buka? Banyaklah. Pub, disco, pusat hiburan. Siapa yang benarkan 7-Eleven jual arak di tempat majoritinya orang Melayu? Semua pemimpin nak kena jawab ni. Isu sajat bukan cerita sajat seorang. Isu sajat sepatutnya membuka banyak ruang untuk kita berfikir. Banyak ruang untuk kita berdiskusi. Apa dah jadi kehidupan kita pada hari ini? Dah duit dah tak ada. Kita susah dalam kehidupan. Jangan iman pun tergadai. Ini bezanya pejuang-pejuang Melayu. Datuk Bahaman, Tok Janggut. Nampak tak Kiai Saleh? Dor Said. Subhanallah. Perjuangan mereka biar gugur. Jangan tergadai iman. Biar sakit, derita, sengsara. Jangan gadai iman. Biar derita, biar dikutuk, biar dicaci, biar dizalimi. Jangan gadai iman. Adakah kita sedang mempersiapkan anak bangsa kita macam tu? Sajat memberi gambaran betapa rapuhnya iman umat Melayu pada hari ini. Kita bagi perhatian pada sajat sebab dia nama besar. Yang kau tak tahu bersepah-sepah orang keluar Islam. Menteri Agama senyap je kan? Menteri Agama senyap je. Dulu dia mufti, dia tahu Harun Sani pernah bongkar cerita tentang orang murtad. Kamu rasa berhenti kat situ je ke? Sajat sedang membuka. Memang sajat mungkin tidak didatangi oleh baik. Wallahualam kan. Mungkin dia ada kisah dia tersendiri. Kenapa diisahkan murtad? Kesan daripada kes dia yang sedang diperkatakan. Dia tak datang bicara di mahkamah syariah. Kemudian dia dicari untuk ditangkap. Tetapi kita nak cerita isu murtad bukan baru. Kita duduk kan. Kita punya ustaz banyak bercakap, banyak gembang, banyak sembang. Nampak tak? Yang masuk TV tu.
Kau patut malu lah nak ulas. Kan? Nampak tak? Berapa banyak orang dapat untung nanti dengan isu sajat? Berapa banyak orang untung YouTube bayar dia. Dengan isu sajat besok ratus-ratus ribu orang tengok video dia. YouTube bayar dia kesan daripada dia punya view beratus-ratus ribu tu. Tapi kes sajat tidak berakhir. Ini yang kita risau. Kan? Tuan-tuan dan perempuan, jom kita share pada kawan-kawan kita. Banyak orang tak perasan ni, banyak orang tak sedar, banyak orang tak tahu pasal peristiwa ni berlaku malam tadi. Peristiwa malam tadi, banyak orang tak perasan, banyak orang. Ada orang biasa je tak terkejut. Ini soal akidah, jangan terkejut tak terkejut. Ini soal akidah, sahabat-sahabat. Soal akidah, soal besar. And seorang keluar agama, Allah murka. Satu negara, Allah lanyak ke besok. Nampak tak? Dah COVID pun kita tak mampu tahan. COVID pun kita tak mampu nak atasi. COVID pun kita tak mampu nerentasi. COVID pun kita tercungap-cungap. COVID pun menyebabkan kita banyak hilang kerja, hilang pendapatan. Kita pecah belah, bermusuh-musuhan. Kan? Ini kan pula datangnya bala yang lagi besar. Kan? Anak Islam keluar daripada Islam secara terang-terang. Terang-terang. Bukan sembunyi-sembunyi. Terang-terang, tuan-tuan dan puan. Apa cerita kita nak cakap ni? Kan? Saya nak tanya satu isu yang pertama. Saya nak bawa. Tuan-tuan, dengar baik-baik. Pasang telinga sebab Allah dah bagi kita telinga. Kan? Isu murtad bukan baru bagi hidup saya. Saya dah buat kerja ni lama dah. Pernah tolong, pernah fight, pernah gamble, pernah buat macam-macam untuk selamatkan iman anak-anak Melayu ni. Macam-macam kita buat. Saya penceramah tak terkenal, sampah je. Kan, cerita saya orang tak nak tahu. Tapi saya nak cakap ia benar-benar berlaku. Saya pernah handle kes orang murtad. Saya pernah handle kes satu keluarga murtad. Saya pernah handle kes anak remaja tak nak Islam. Kan, saya nak tanya kepada anda sekarang. Isu sajat, adakah ini trend baru? Isu sajat, adakah ini trend baru? Isu sajat ini soalan dia. Jabatan Agama Islam mana pun negeri, JAKIM, Menteri Agama khususnya, ambil iktibar, ambil tahu, bukan iktibar, ambil tahu. Adakah ini trend baru? Nampak? Bila ada kes berkaitan dengan mahkamah syariah, kita ada kes, maka ugut keluar Islam. Ugut keluar Islam. Adakah ini trend baru? Pengat kuasa nak buat apa sekarang? Adakah ini trend baru? Nak lepaskan diri keluar Islam? Adakah ini trend baru? Tak nak didakwa keluar Islam? Saya nampak itu adalah faktor antara paling besar. Hidup terganggu sebab nak bebas. Banyak orang bebas, tapi kebebasannya nampak di tubuh badan sebab dia pakai baju perempuan dan tubuhnya diubah suai. Yang telah pun diservis, di overhaul. Nampak tak? Dimodify. Kalau dulu kita budak motor, kita modify motor. Tak sangka sekarang orang modify tubuh badan. Nampak tak? Banyak orang bebas minum arak mengatakan tempat. Banyak orang main perempuan berzina sana sini. Daripada orang bawah sampai orang atas. Tak payah cerita lah, memang semua benda terang. Sudah terang lagi bersuluh, sudah suluh dah empat lagi terang. Tuan-tuan nampak tak? Ini bukan kisah goreng-goreng. Daripada pemimpin sampai ke bawah, daripada bawah sampai ke pemimpin. Isu perempuan tak pernah berhenti daripada dulu sampai sekarang. Kisah liwat masuk arus perdana. Betul kan? Isu berliwat bukan kisah main-main, cerita masuk mahkamah. Kan apa cerita? Tetapi bila isu melibatkan sajat, dia melibatkan tubuh badan yang dipakai setiap hari. Nampak tak? Nampak tak? Sebab tu orang liwat tak keluar agama. Sebab tu orang berzina tak keluar agama. Sebab siapa nampak, dia pakai kot, dia pakai tie. Lepas dia berzina, dia pakai tie, pakai kot. Maupun dia pakai baju, nampak ciri-ciri Islam, nampak ciri-ciri orang baik, maka orang tak nampaklah dia jahat. Tapi sajat ni, di tubuh badannya telah dimodify. Nampak dia tu telah langgar hukum Allah tu setiap masa, setiap ruang. Maka dia dikejar, dia terdedah dengan hukuman. Dia terdedah dengan peraturan, melanggar syariat dan nampak depan mata. Maka ini menyebabkan dia lemas, gimas, tertekan, tercabar. Dia cuba imbang perbuatan salah dia dengan perbanyakkan sedekah. Ini kan trend baru juga ni. Nampak tak? Buat maksiat tapi banyak sedekah. Buat maksiat tapi panggil anak-anak yatim. Buat maksiat panggil orang macam kita ni, orang madrasah, hadir. Nampak tak? Bagi makan kenyang-kenyang. Tapi buat maksiat berterusan. Budak madrasah jadi kambing hitam. Nampak tak? Budak madrasah jadi kambing gurun. Budak madrasah jadi kambing padang pasir. Dibodoh-bodohkan. Asalkan budak madrasah datang, nampaklah kita alim. Asalkan budak madrasah dia bagi makan, macam budak madrasah tak tahu makan. Macam budak madrasah tak makan, tak boleh. Kalau kau tak bagi makan, kita tak makan lah. Macam tu.
panggil budak madrasah, maka halal maksiat yang kau buat. Banyak orang buat, daripada pemimpin sampai orang bawah. Banyak orang buat. Tolong, telalak. Kemudian bersihkan dengan bagi anak yatim, anak madrasah, bagi kenduri, bagi makan, kau kambing 3-4 ekor tergulik. Kan? Nampak mulia, nampak baik, tapi maksiat tengah berjalan, konon nak mencucikan diri. Ini yang dilakukan oleh Sajjad, yang kes dia naik. Nampak tak? Dia sambut anak fakir miskin, anak madrasah dalam keadaan dia pakai baju orang perempuan. Ini kes naik 2015. Apa kejadah lama sangat. Inilah padan muka. Itu isu kedua. Isu pertama, adakah ini trend? Bila dapat tekanan, tukar agama. Dapat tekanan, keluar Islam. Dapat tekanan, isyarkan murtad. Adakah ini trend baru? Kalau ini trend baru, bermakna bangsa kita bangsat daripada kecil tak terapkan isu murtad. Ada belajar kat sekolah isu murtad? Ada kita belajar tentang murtad? Ada kita terapkan tentang peraturannya, tentang hukum akamnya? Isu murtad ni ada. Lepas senang je, halal darahnya tu. Orang murtad ni halal darah dia, jangan buat gila. Guys, kan? Orang murtad ni halal darah dia, jangan main-main. Ada kita ajar daripada sekolah lagi. Ada kita ajar. Konon-kononnya kalau dah Islam, lahir Islam, maka mati mesti dalam Islam. Siapa cakap? Kalau lahir Islam, kalau bangsa Melayu, memang dia Melayu sampai bila? Betul bangsa dia Melayu. Tapi isunya, persoalannya, hari ini, detik saat ini, ialah agamanya. Sajjad nama besar. Maka kita bercakap, beramai-ramai orang murtad yang tidak berdaftar, yang buat bodoh, pergi mampus tadi kata. Kan? Dia kahwin dengan pasangan dia register, dia kata pergi mampus. Kan? Tak bayar nak lapor apa-apa Jabatan Islam, memang tak boleh punya. Memang takkan dapat punya. Kan? Jadi dia tak lapor. Berapa ramai kes macam tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dan orang politik, anda terlalu menjaga parti anda daripada menjaga agama anda. Anda terlalu menjaga pangkat anda daripada agama anda. Nak isu murtad tak boleh cakap. It's very sensitive in this country. Walaupun negara kita negara Islam, tak boleh cakap sensitif. Kepala otak hang sensitif. Dah jadi macam ni. Apa jadaannya? Apa jadinya? Beramai-ramai orang Islam yang murtad. Nak jaga kawan-kawan kita, nak jaga puak-puak kita, nak jaga teman-teman kita. Akhirnya apa berlaku? Islam dikambing hitamkan, dibodoh-bodohkan. Bangsa kita jadi bangsat sebab ada pemimpin yang sebenarnya dah tahu isu murtad tapi tak boleh cakap. Nak jaga sensitiviti kaum lain. Yang kaum kau dipijak-pijak, kau tak jaga bro. Yang kaum kau disiap-siap, kau biarkan bodoh macam tu. Nampak tak? Islam wajib dipertahankan. Sama ada pemimpin suruh ke tak suruh, wallahi Islam wajib dipertahankan. Wallahi Islam wajib dipertahankan. Tak kira lah pemimpin suruh tak suruh, tak ada arahan daripada Menteri Agama. Islam wajib dipertahankan. Islam wajib dipertahankan. Sebab tu ajar anak daripada kecil isu murtad ni. Supaya dia faham apa kesan. Engkau tak nak bawa ke mahkamah, tak nak kena waran tangkap, engkau isyarkan keluar agama saja. Engkau tahu tak kesan besar kalau mati tiba-tiba ni kan kena serangan jantung? Engkau tahu tak engkau boleh lepaskan diri daripada waran tangkap? Engkau boleh lepaskan diri daripada undang-undang syariat yang ada kat Malaysia. Tetapi dengan murtadnya kamu telah terperangkap dengan satu benda yang jauh lebih besar. Jauh lebih menakutkan. Jauh lebih menyakitkan. Na'udzubillah min zalik. Ulama-ulama, ustaz-ustaz, ulama-ulama, ustaz-ustaz, bila dengar orang keluar Islam menangis mereka. Bukan ketawa, bukan nak ambil kesempatan, nak buat duit, nak tunjuk hero, rakam video, jumpa Sajjad, nak dakwah. Dakwah kalau otak hang, engkau pergi dakwah tak payah rakam-rakam, dakwah je. Sebab nak populariti lah. Banyak mangkuk kat luar sana. Jadikan Sajjad, ini satu cerita lain. Jadikan Sajjad sebagai tempat untuk dapatkan nama. Mangkuk banyak lagi orang murtad. Saya buka pejabat depan gereja. Saya pernah cerita ni. Macam mana saya tak orang tak terkenal, boleh cerita kan? Saya pernah tahan satu bas, bawa orang Melayu nak dimurtadkan. Saya tahan satu bas. Saya berentak seorang-seorang. Ini bukan kisah dongeng, kisah benar.
Subhanallah, takkan nak cerita pada semua orang. Isu memurtadkan umat Islam benar-benar berlaku. Isu memurtadkan umat Islam benar-benar berlaku. Walaupun kes Sajjad dia agak terasing, memurtadkan diri kerana salah satu faktor paling besar nak melepaskan dirinya daripada tekanan-tekanan yang diberi kepada dia, nak melepaskan dirinya pada undang-undang Islam. Wallahi, kita kena ajar anak-anak kita undang-undang Islam. Peristiwa Sajjad, saya ni tak ada, bukan nama besar tau. Saya cadangkan, Menteri Agama, dengar baik-baik. Ya, engkau alim. Takkan orang bodoh macam aku tak boleh bagi cadangan. Kan? Salman Al-Farisi bila bagi cadangan, bagaimana nak perang dengan musyrik Quraisy, Nabi tak kata engkau bodoh, engkau tak pandai, engkau senyap je, engkau budak. Tidak. Nampak tak? Jadi beri peluang untuk dengar banyak pendapat. Balik-balik orang sama engkau dengar. Balik-balik orang sama. Kan? Yang engkau tanya. Tanya pada orang, tak pergi pondok, pergi bicara. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Apa yang berlaku harus menyedarkan kita bahawa anak-anak kita di peringkat sekolah rendah harus disedarkan dengan undang-undang Islam. Harus diajar tentang undang-undang Islam. Murtadnya kan kena ajar supaya mereka faham ini bukan main-main. Ini bukan gurau-gurau. Seorang artis di Indonesia bergegar ulama. Ulama bicara penuh kesedihan. Itu baru ulama. Kan? Seorang artis terkenal di Indonesia bicara tentang keinginan dia. Dia tak nak masuk syurga. Dia kata dia nak pergi neraka supaya dia boleh jumpa artis-artis terkenal. Biar dia buat konsert kalam tu, biar dia buat. Dia kata boleh. Dia yang kata macam tu. Ya Allah, jangan main-main. Ini syurga neraka. Ini soal murtad, bukan boleh diperdagangkan, bukan boleh dipermainkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam korbankan jiwa raga Nabi. Para sahabat korbankan jiwa raga mereka, mentarbiyah manusia, menyebarkan Islam. Ini kejadahnya kita. Kan? Berlambat-lambat ustaz kita, berlambat-lambat ulama kita pada hari ini. Macam-macam rancangan TV kita pada hari ini. Tapi apa berlaku? Kita tak tangani semua kes dengan bijaksana. Kita tak tangani kes dengan kesungguhan, komitmen. Allah salli ala Muhammad wa ala. Isu yang pertama, adakah ini trend baru? Mampus kita. Ini trend baru ke? Mampus kita. Habis kita. Besok nama-nama seterusnya akan keluar. Percayalah. Nama-nama lain kalau tak tangani isu Sajjad dengan baik, baru kau kelang kabut nak pergi dakwah. Baru kau kelang kabut nak pergi pujuk. Baru kau kelang kabut nak buat ni buat tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Kes dia dah lama tuan-tuan. Kes dia dah lama. Kan? Apa yang telah kita buat? Kan? Adakah kita isu nombor 2? Kan? Undang-undang ada, tapi kita tak ada. Undang-undang ada, tapi terpilih-pilih. Kita semua nampaklah kalau orang bawah sekejap kau angkut. Kalau orang bawah sekejap habis bergari kita. Orang macam Sajjad lama dulu rakyat dah bicara. Lama dulu rakyat dah bersuara. Sebelum ada Menteri Agama PH yang bercakap tentang transgender, bercakap pasal LGBT, lama dulu Sajjad dah wujud. Nampak tak? Lama dulu. Nampak tak? Undang-undang ada, penguatkuasaan tak ada. Adakah penguatkuasaan pun pilih-pilih? Agama dia jadi kasta apa? Kita kastakan agama ni ke? Orang biasa kita angkut, orang biasa kita Sajjad ni 2015, sekarang 2021. Isunya di hujung, isunya dibicarakan awal tahun ni. Kan? Dia ditangkap pada awal ni, tahun ni 2020, 2021 sekarang. Cerita tahun 2015. Nampak tak? Puji lama engkau dah benarkan dia selesa. Engkau dah benarkan dia membina karakter. Engkau benarkan dia untuk membina penyokong. Lama dulu. Pakai otak lah, video dah bersepah. Engkau nak tunggu orang buat laporan apa pasal. Pengak kuasa, saya tak nak salahkan kamu, tapi kalau salah tetap salah. Video dah tersebar 2015. Baru hari ni kau nak pergi tangkap. Orang dah selesa lah, dah bina penyokong beribu-ribu, ratus ribu. Orang dah bina, kalau lagi dulu kita bertindak, kalau lagi dulu kita keras, isu Sajjad pergi umrah pun tak settle. Nampak tak? Isu Sajjad, satu banyak cerita. Bila kita lemah buat penguatkuasaan, kita benarkan rakyat bersuara. Jadi macam-macam suara, benar ke tidak, kan? Semuanya bercampur baur, menyebabkan perkara-perkara yang patut dibenteras dengan bijak, dibenteras dengan hikmah, dibenteras, diuruskan dengan kebijaksanaan, tidak berjaya diuruskan. Nampak tak? Tidak berjaya diuruskan.
Kisah lama dulu. Hari ni baru kita cakap. Nampak tak? Sebenarnya dah ada pelbagai video. Dia dah bogey, dah pakai spender, pakai berah. Mana tindakan kita? Mana usaha kita? Pak Riz, kamu tak tahu. Kita buat dakwah. Buat dakwah. Kan? Kalau saya main ganja, kan? Saya main ganja sekarang, saya main ais, kan? Nama saya besar, saya tak kena tangkap. Jadi penguatkuasa kata kita tengah dakwah. Kepala otak kita dakwah macam tu. Kalau dah langgar peraturan kena angkut. Dakwah nombor 2, kan? Salah kena angkut dulu. Masa angkut kena dakwah. Nampak tak? Dakwah masa tu angkut juga. Nampak tak? Sebab kita pilih-pilih terpilih. Kenapa isu sajak lambat sangat kita tangani? Sampai ke tahap macam ni. Bagi saya kita benarkan dia menyokong, dia membina sokongan. Kita benarkan dia membina ra'i dan simpati. Hari ini bila dia keluar Islam, ramai orang bantai orang lain. Dan bantai Islam pasti kena punya, confirm kena. Kan? Orang keluar agama, mana boleh kita sokong dia? Apa pun alasan, tidak boleh disokong. Apa pun alasan, tidak boleh kita bersama dengan dia. Apa pun alasan, kita tidak boleh bersetuju dengan apa yang dia buat. Apa pun alasan saja, kita tidak boleh kata ya pada dia. Habis iman kita. Jangan ada simpati, jangan ada kesian. Ini soal murtad. Tidak ada kompromi. Kesian saja dia tertekan tu, satu dia murtad, kepala otak kita. Nampak? Ini biasa kasar ni. Nak cakap benda besar sedang berlaku. Bila Allah murka, kita semua kena sahabat. Kita semua lingkup sahabat. Kita semua jahanam sahabat. Belajar peristiwa tsunami. Bila Allah murka, tsunami datang di Aceh, pesantren ke pondok ke surau ke masjid ke, habis semua angkut. Nampak tak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kita berlembut atau kita tak berani bertindak? Kita berlembut atau kita memang tidak ada arahan? Kita sebenarnya apa? Undang-undang ada, kita tak ada. Undang-undang ada, penguatkuasa tak ada. Kan? Berapa kali Sajak telah ditangkap? Berapa kali Sajak telah ditangkap? Berapa kali dia secara berterusan bogelkan dirinya, cerita pasal boyfriendnya, cerita pasal kehidupan dia, bedah sana, bedah sini. Nampak tak? Tidak ada tindakan secara agresif, sungguh-sungguh, sehingga dia membina lebih banyak karier. Orang macam aku ni kalau buat live sekarang, FB sekat, kan? Haters masuk, hackers masuk. Dia senang-senang buat duit, senang-senang sokong, bina penyokong. Inilah dakwah, inilah dakwah yang sedang berlaku di Malaysia. Nampak tak? Inilah cerita benda benar kena sekat, cerita benda benar kena ganggu, cerita benda benar kena ugut, cerita benda benar mungkin saja kena angkut. Tapi orang macam ni buat maksiat, dia bukan seorang tuan-tuan, bukan Sajak seorang yang sedang buat live macam ni. Bukan Sajak seorang saja yang transgender. Baru-baru ni seorang artis mengaku dia apa? Transgender. Selamba je. Apa tindakan Jabatan Islam? Nak tanya sikit. Apa? Sebab dia pelakon, dia terkenal, tak boleh angkut. Tak boleh ambil tindakan. Dia keluar kenyataan yang bertentangan dengan syariat. Dia keluar kenyataan yang bertentangan dengan agama. Kenapa biarkan? Kenapa? Sampai dia keluar Islam baru kena bertindak, baru nak pujuk. Besok ni isu ketiga ni. Nanti dulu. Isu kedua ni. Nampak tak? Kenapa banyak orang yang dah operation, dah nampak bawah dada dia, dah nampak sana nampak sini, dah overhaul diri, dah operation, nampak tak? Dah modify tubuh badan, tak ada tindakan yang dia ambil. Dulu orang tak tahu. Sebab tak ada FB, tak ada Instagram. Dulu tak ada benda macam ni. Benda yang ubah-ubah ada. Tetapi tak adalah orang paparkan tubuh badan dia. Nampak tak? Sampai pakai spender. Sebab apa dia berani? Sebab dia tahu tindakan tak akan ambil pada dia. Tiba-tiba orang ambil. Orang dah selesa bro. Orang dah selesa sis. Orang dah selesa. Tiba-tiba kita ambil. Banyaklah penyokong dia akan bersuara. Banyaklah orang akan simpati. Banyaklah orang akan kesian. Nampak tak? Pelik sekarang. Kesian pada orang murtad. Kesian, simpati pada orang keluar agama. Ini kerja yang sangat bahaya ni. Sebab bila kita bertindak lambat, jangan bagi alasan tak cukup kaki tangan. Jangan bagi alasan kita tak tahu, tak dapat laporan. FB dah ada, Instagram dah ada. Orang dah tahu, takkan kita tak tahu. Takkan kita ada FB belakang. Nampak tak? Ini masalah kita. Ini isu agama. Kita kena ada suara. Ini isu murtad. Kita kena ada suara. Bukan gurau-gurau ni. Ini benda yang sangat besar tuan-tuan. Tuan-tuan ingat apa? Benda gurau-gurau ke ni? Murtad ni apa? Macam orang berhenti merasa ke? Macam merasa orang boleh masuk keluar macam suka hati dia je.
Ini isu agama. Bukan main keluar masuk tentu je. Gila apa? Subhanallah, satu halal darah mereka. Jangan buat gila. Nampak tak? Benda yang Allah tak terima adalah orang murtad. Nampak tak? Mempersekutukan Allah. Kamu ingat dosa macam mana? Mempersekutukan Allah ni, kamu rasa dosa macam mana? Pernah tak kita terapkan di kalangan anak-anak seawal di sekolah rendah tentang ilmu ini? Nampak tak? Buatlah modul. Buatlah sesuatu yang boleh dimanfaatkan oleh anak-anak kecil supaya mereka belajar. Subhanallah. Tuan-tuan, ini benda besar, jangan buat gurau. Ini benda besar. Kan? Jangan ada pula yang pergi gua-gua, pergi buat parodi lah apa. Mangkuk betul orang macam ni. Nampak tak anda main tentang isu murtad? Sepatutnya Jabatan Islam pun angkut orang macam ni. Yang mana-mana kat YouTube buat parodi, bawa cerita ni seronok-seronok, pergi angkut ada orang. Isu murtad bukan boleh bawa lawak jenaka. Ini bukan lawak jenaka mega. Ini bukan lawak jenaka. Ini benda besar. Dia melampaui sensitiviti. Dia benda besar yang Allah tak terima rohnya, yang Allah laknat rohnya, dan dia dalam neraka sampai bila-bila. Ini kita takut mati dalam keadaan murtad, neraka sampai bila-bila. Subhanallah, na'udzubillah min zalik. Dan dia boleh berlaku dalam kehidupan umat hari ini. Sajad antara satu kisah yang sedang membuka lebih banyak kisah yang lain, yang tidak pernah disingkap, yang tersembunyi di belakang tingkap, yang tak pernah dihinggap. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentu ada hikmah kenapa isu ni berlaku, supaya kita semua ambil berat, ambil tahu. Tuan-tuan dan perempuan, bermula hari ini, jom kita ambil berat untuk agama kita. Mana-mana jantan tiba-tiba pakai spender dan bra, kita buat laporan polis. Mana-mana jantan, mana-mana perempuan tiba-tiba berbangga kan, mengaku dia transgender, dia macam ni, dia gay, dia homoseksual, kita wajib buat laporan polis. Wajib. Inilah satu cara untuk kita benteras kemaksiatan yang berlaku terang-terang 1400 tahun yang lepas. Nabi dah cakap benda ni. Ulama, ustaz, kamu belajar. Kenapa kamu biarkan? Sibuk cerita benda yang nak berdebat. Dakwah tak buat, berdebat je. Nak nama, nak ada kedudukan. Dakwah mana dakwah? Semua nak cari nama. Apa jadah sekarang ni? Isu sajad, kamu rasa yang terakhir? Isu sajad, kamu rasa itu saja? Wallahi, banyak orang tahu apa sedang berlaku di Malaysia. Tuan-tuan, kita makin rosak. Tuan-tuan, kita makin parah. Bukan sekadar ekonominya, bukan sekadar keuangannya, bukan sekadar pendapatannya, tapi imannya. Ini yang patut lebih kita takut, lebih kita bimbang, lebih kita risau, lebih menjadikan kita berhati-hati dalam perjalanan kita sekarang. Tuan-tuan, yang saya paling takut sekarang, dengar baik-baik, yang saya paling takut ialah antaranya usaha memujuk sajad akan berlaku, sedang berlaku, akan berlaku. Adakah pihak berkuasa yang ada kuasa akan membenarkan sajad masuk Islam balik, dan dia letakkan syarat? Ini yang paling bahaya sekarang. Mungkin ia boleh berlaku. Saya akan kembali pada Islam, syaratnya jangan ganggu hidup saya. Apa bezanya kalau dia kembali pada Islam kalau kes yang sama berjalan? Dia masuk Islam, kemudian dia masih lagi didakwa. Kamu rasa dia akan kembali pada agama? Nak sentuh jiwa dia dalam-dalam. Ini bukan cerita hari ini, sepatut lama dulu dah buat. Subhanallah. Kita nak promosi, nak dakwah kat orang, nak cerita kat orang, nak dakwah kat orang, nak bagi tahu kat orang. Sahabat, teman, saya bimbang kalau ada unsur yang tak sihat dalam membawa kembali sajad kepada Islam. Saya bimbang sajad akan menjadi garis panduan kepada manusia-manusia selevel dia, setaraf dia, sejenis dia. Ini yang saya bimbang. Akan menjadi satu trend di mana Jabatan Islam tak boleh nak ambil tindakan sebab mereka akan ugut nak keluar Islam. Kalau ambil tindakan, mereka nak keluar Islam. Saya bimbang ini jadi satu trend dan kemudian berlaku tolak ansur
Okey, kita tak ambil tindakan pada anda kekal Islam ni. Ini takut jadi bahaya. Untuk fasa yang pertama, ia sebenarnya adalah kebijaksanaan. Tetapi kalau tidak dakwah secara berterusan, tak ada program agama secara tersusun, bukan senang nak bawa diorang untuk belajar agama. Kita kena pergi ke sana. Kita yang kena pergi cari dia. Kita yang kena menghadap dia. Kita yang kena dekat dengan dia. Kita yang kena pergi mesra dengan dia. Kita kena dakwah dia. Ini yang kena buat. Bukan semudah tu. Tapi dalam Islam, yakin anda ada kuasa. Anda ada kuasa. Undang-undang di tangan anda. Kalau undang-undang ada di tangan anda dan anda pun sibuk dengan alasan, saya cadangkan letak jawatan. Bangsa Korea hebat, bangsa Jepun hebat sebab mereka, selain pada mereka bunuh diri itu memang satu benda yang dahsyat, tapi mereka hebatnya memacu ekonomi mereka kerana mereka kalau gagal mengaku kegagalan tu. Nampak tak? Isu sajat. Berapa orang nak letak jawatan? Kerana gagal menguruskan kes sajat dengan bijak. Gagal menguruskan kes sajat dengan bijaksana. Tiba-tiba kamu nak jadi bijaksana bila orang dah murtad. Tiba-tiba kamu nak jadi orang pandai pula, nak jadi hero pula bila sajat dah murtad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faham sahabat-sahabat? Kan? Berapa ramai orang mengaku kelemahan dia. Berapa ramai orang akan letak jawatan atas kesilapan ini. Yang saya bimbang, sajat dan orang-orang lain akan gunakan ini senjata mereka untuk lepas ini. The best words, senjata mereka untuk lepaskan diri mereka daripada undang-undang Islam, melepaskan diri mereka daripada tekanan, melepaskan diri mereka daripada peraturan, melepaskan diri mereka daripada hukum Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kan? Jadi, apa yang kita nak buat sekarang ni, sahabat-sahabat? Kan? Apa kita nak buat? Ini isu yang sangat besar. Bimbang tetap ada, risau tetap utama, gerisah tentu datang. Isu sajat, dia bukan satu gurauan. Saya bimbang, kan, apabila awal-awal dulu bila Menteri Agama, kan, Datuk Yusof Rau, apa nama dia? Apa saya minta, kan, Mujahid Rau, Mujahid, kan, bila bicara tentang LGBT, saya kata habis. Saya rasa habis. Tak perlu nak di-viralkan, tak perlu nak buat live, tak perlu nak rekod, tak perlu nak tunjuk pada orang. Dakwah. Bila menteri di tempat paling atas telah meraih, telah pun meletakkan mereka sebagai satu watak yang perlu dihormati, mampus kita. Muhyiddin Yassin, antara Perdana Menteri kita terbaru, pernah keluar kenyataan, kan? Nampak tak? Melalui live dia dalam ucapan dia, bukan untuk Malaysia, ucapan antara negara-negara ASEAN, pernah bicara benda ni, baru ni berlaku. And tidak diviralkan, tapi saya dengar and dibicarakan tentang isu LGBT ni. Nampak tak? Subhanallah, kita negara Islam memang tak boleh terima LGBT. Dakwah kena jalan, tapi tak boleh terima. Nampak tak? Kita boleh terima tak orang main ganja? Boleh terima tak orang berzina? Tak boleh terima. Jadi undang-undang kena jalan. Dakwah jalan, undang-undang jalan. Kenapa orang berzina kau tangkap? Budak-budak LGBT ni kau biarkan. Dan takdirnya banyak budak LGBT ni kan kaya raya, mati level marketing berjaya, dan saya risau dia jadi trend nak kaya jadi LGBT. Ini yang saya risau, bukan gurau-gurau. Kenapa menteri kena hormati mereka? Kenapa menteri mesti respect mereka? Ada banyak lagi manusia yang perlu kita beri perhatian. OKU, nampak tak? Golongan ibu tunggal, nampak tak? Yang perlu diberi perhatian bukan LGBT yang terang-terang langgar perintah Allah. Terang-terang. Ada orang jumpa saya. Ini saya sekolahkan mereka. Pak Riz, saya ni terperangkap jiwa perempuan dalam tubuh saya. Salah ke saya jadi seorang wanita? Sebab jiwa saya memang wanita. Saya cakap kat dia, saya pun sama. Jiwa saya terperangkap jiwa seorang perogol besi. Engkau nak aku rogol kau? Macam tu ke nak jawab? Terdiam. Mamat tu yang jadi pondan tu terdiam. Aku ni terperangkap. Jiwa aku kasar, aku ganas. Terperangkap jiwa perogol besi dalam hidup aku. Dan aku tengok kau, aku rasa aku nak jamah kau. Aku rasa aku nak liwat kau. Aku nak rogol tak boleh kau jantan. Aku nak liwat kau sekarang. Nak kau boleh tak? Berani tak? Ui, janganlah Pak Riz. Kalau macam tu, jawapan kau terperangkap itu tidak boleh digunakan. Allah telah cipta kau lelaki. Lelaki lah kau. Walaupun kau jiwa lembut. Lembut tak salah, tidak berdosa.
Yang berdosanya bila engkau modify diri engkau. Yang berdosanya bila engkau berpakaian wanita. Lembut tak salah. Lembut itu tidak berdosa. Ada sahabat jiwanya lembut. Ada sahabat jiwanya keras. Lembut tak salah. Yang salahnya engkau jadikan sifat lembut itu untuk menghalalkan kau jadi perempuan. Ini yang salah. Ini yang berdosa besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad.